الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi Allah beri kepada kita peluang untuk kita teruskan kehidupan kita dengan melaksanakan ibadah Ramadan. Alhamdulillah Allah masih beri kepada kita kesihatan yang sempurna sehingga insya-Allah kita dapat melaksanakan 8 rakaat tarawih, dan mungkin ada di kalangan kita yang nak sampai 20. Jadi alhamdulillah kesihatan itu datangnya dari Allah, dan mudah-mudahan Allah kekalkan kesihatan kita sehinggalah kita dapat melaksanakan dan melengkapkan pakej ibadah Ramadan ini sehinggalah ke titik ataupun garis penamatnya nanti. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alangkah indahnya andai matlamat kita berpuasa sama seperti mana matlamat Allah yang mewajibkan kita puasa. Matlamat Allah mewajibkan kita puasa seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Matlamat Allah mewajibkan kita berpuasa ialah supaya Allah hendak kita dari masa ke semasa bertambah sifat takwa kita kepada Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla maksudnya apa? Mudah-mudahan. Saufa maksudnya dengan melaksanakan ibadah Ramadan, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Dalam perkataan la'alla, kalau kita faham dalam bahasa Arab, nak mencapainya itu dia ada syarat. Bukanlah asal berpuasa saja, bukanlah maksudnya siapa-siapa saja puasa dia akan menjadi orang bertakwa. Tak. Puasa yang bagaimana? Puasa yang bagaimana yang boleh menjadikan manusia itu bertakwa ataupun bertambah takwanya? Akan ada manusia yang berpuasa tapi takwanya tidak bertambah. Akan ada di kalangan manusia yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa. Kita tahu dah hadis Nabi itu. Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai manusia yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa pun kecuali 2 saja, iaitu lapar dan dahaga. Pahala tak dapat, pertambahan takwa pun tak dapat, apa pun tak dapat. Jadi Allah mewajibkan kita berpuasa supaya takwa kita bertambah. Baik, itu satu part, itu satu bahagian, kita faham. Kenapa Allah wajibkan kita berpuasa? Sebab Allah nak takwa kita bertambah. Baik, kita tanya diri kita pula, hamba dia ni, kita ni hamba dia. Kita berpuasa ni untuk apa? Adakah matlamat ataupun sebab kita berpuasa sama seperti mana sebab Allah yang mewajibkan puasa? Kalau sama, cantik. Kalau tak sama, masalah. Macam kita hantar anak kita pergi sekolah. Matlamat kita ialah supaya dia boleh belajar, dapat ilmu dan dapat lulus periksa. Itu matlamat siapa? Matlamat ayah dengan mak. Anak dia pergi sekolah buat apa? Supaya kalau duduk kat rumah, mak suruh itu, ayah suruh ini, suruh mengasuh adik, suruh pergi kedai. Ayah pula suruh basuh kereta. Baik tu pergi sekolah. Nampak? Matlamat ayah, mak hantar anak ke sekolah lain. Yang anak tu sendiri pergi ke sekolah sebab lain. Akhirnya tak jadi apa. Matlamat mak dengan ayah tu dah cantik, tapi oleh kerana anak tu tak faham, jadi matlamat dia pergi sekolah, dia tak ada matlamat lah. Dia pergi sekolah tu sebab tak nak duduk rumah. Begitu juga Allah mewajibkan kita berpuasa, ada sebab dia, ada matlamat dia. Dan kita yang melaksanakan ibadah puasa mestilah memahami
matlamat Allah, dan biarlah matlamat kita itu sama. Andai kata si anak tadi, dia pergi ke sekolah dengan memahami apa sebab mak dan ayah dia hantar pergi sekolah. Sebab nak dapatkan ilmu, sebab nak lulus periksa. Maka anak yang faham ini akan cuba meletakkan matlamat yang sama untuk dia pergi sekolah. Budak yang ada matlamat begini, bila pergi sekolah, tengok cara dia belajar macam mana. Tak ada masalah disiplin, tak ada nak ponteng-ponteng, tak ada nak lawan cikgu, tak ada nak bergaduh dengan kawan-kawan, sebab matlamat dia jelas. Andai kata anak tadi dia pergi sekolah dengan tak ada matlamat. Kenapa pergi sekolah? Sebab tak nak duduk rumah. Kenapa pergi sekolah? Sebab orang lain pergi sekolah, aku pun pergi sekolah. Matlamat tak ada. Yang ini jadi masalah. Dia pergi ke sekolah bukan dengan tujuan nak belajar. Dicipta masalah di sana, dia buat problem di sini, dia kacau kawan, dia kacau cikgu, dia nak panjat pagar, dia nak panjat tangga, macam-macam. Kenapa? Matlamatnya tak ada. Begitu juga kita yang berpuasa. Andainya kita ada matlamat, dan matlamat kita itu sama dengan matlamat Allah yang mewajibkan puasa, tengok orang tu puasa macam mana. Puasanya cantik. Dia faham bagaimana puasa yang sepatutnya dia buat bagi mencapai matlamat takwa itu. Dia bukan hanya berpuasa perut. Bukan erti puasa bagi dia hanya tak makan tak minum. Untuk mencapai tahap takwa, maka dia perlu puasa segala-galanya. Mata perlu dipuasakan daripada melihat benda-benda yang tak elok. Telinga perlu dipuasakan daripada mendengar benda-benda yang bila dia dengar melalaikan dia daripada mengingati Allah. Bila dia dengar, mengingatkan dia kepada wanita-wanita. Bila dia dengar, menjadikan dia itu malas sembahyang, contohnya lah. Lidah ataupun mulut juga turut berpuasa daripada mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan terbatalnya pahala puasa. Ini arti puasa yang sebenar, yang kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Oleh itu kita cuba adjust supaya matlamat sebab kita berpuasa biarlah sama seperti mana matlamat Allah yang mewajibkan puasa itu kepada kita. Yang kedua, janganlah kita hanya berpuasa dan melaksanakan amal ibadah ataupun pakej ibadah yang ada dalam Ramadan hanya kerana memikirkan pahala. Hanya kerana nakkan pahala. Memang betul pun masa ni masa Allah offer. Tawaran Allah ni sampai sebulan lama dia. Tawaran yang begitu hebat. Buat sikit tapi dapat banyak. Tak ada satu kerajaan yang boleh bagi macam ni. Bonus dia gila-gila. Tak apa, dengan niat nak pahala. Tapi jangan itu sahaja niat dia. Baca Quran sebab memikirkan satu huruf, Allah gandakan 10 pahala. Satu huruf. Bukan Allah beri baca Quran mengikut ayat. Satu ayat 10 pahala. Tak, satu huruf. Habis kalau khatam Quran berapa huruf? Pernah kita kira? Bismillahirrahmanirrahim itu saja berapa huruf? Habis kalau daripada Bismillah Fatihah sampai minal jinnati wan nas surah An-Nas ayat terakhir agak-agak berapa huruf? Kalilah dengan 10. Itulah pahala kita dapat. Tak apa, nakkan pahala tak apa. Tapi jangan disebabkan nak pahala saja. Kita kena ingat rutin yang Allah susun dalam Ramadan untuk kita mestilah diteruskan pada bulan-bulan yang lain. Kita nak applykan apa yang kita buat dalam Ramadan ini pada 11 bulan selepas Ramadan.
Andai kata manusia itu beramal ibadah dalam Ramadan hanya mengharapkan pahala, itulah tu yang jadi sudah-sudah. Apa dia? Habis Ramadan, habislah bulan untuk beribadah. Datang ke surau, datang ke masjid sebab nak pahala. Habis Ramadan dia kata offer Allah dah tutup. Jadi kita pun stop lah. Bila pula nak buat, kita tunggu tahun depan. Penyimpan mohon besar, raja-raja umur, esok puasa. Kita pun start balik. Kenapa? Sebab buat itu hanya untuk nak pahala. Bila pintu pahala itu ditutup, bonus-bonus semua dah tak dapat, kita pun Assalamualaikum, jumpa lagi tahun depan. Sebab beramal nakkan pahala. Matlamat latihan sebulan dalam Ramadan ialah supaya kita susun semula jadual harian kita. Saya selalu sebut, Ramadan ni boleh kita ibaratkan seperti mana kita format semula komputer kita yang dah mula nak hang, yang susun file pun dah tak teratur. So kita kena reformat balik. Begitu juga gerak kerja kita seharian. Mungkin dalam tempoh setahun kita punya jadual kehidupan kita celaru habis. Datang Ramadan, Allah susun balik jadual harian kita. Allah susun kita dari bila? Dari bangun tidur. Bila sepatutnya kita kena bangun tidur? Allah dah susun dah. Jadi dalam bulan Ramadan kita bangun pukul berapa? Confirm sebelum subuh. Bukan 5 minit sebelum subuh. Nak panaskan air pun tak sempat masak kalau 5 minit. Busuk-busuk 30 minit, setengah jam. Masak air, lepas tu masuk Maggi, kacau. Sahur. Maknanya apa? Setengah jam sebelum subuh kita dah bangun. Berapa lama latihan ni kita buat? Sebulan, 30 hari. Dan inilah yang sepatutnya yang kita buat di sepanjang hidup kita. Allah susun jadual kita dalam Ramadan supaya kita bangun sebelum subuh. Handphone kita tu kita set pukul 5. Jam loceng pun pukul 5. Jangan bila habis Ramadan, handset kita ubah time dia untuk dia gerak kita 6.30. Jam loceng pun adjust jarum 6.30. Pasal apa nak adjust? Kan ke Allah dah susun jadual kita, kamu sepatutnya bangun pukul 5. Buat apa nak bangun pukul 5? Ramadan bolehlah bangun pukul 5 sebab nak makan sahur. Ni dah habis Ramadan, bukan nak puasa, yang pergi bangun pukul 5 buat apa? Ada sebab. Kerana Allah nak kita ni bukan hanya menjadi kaya di dunia, tetapi menjadi orang kaya di akhirat. Ganjaran pahala sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh cukup besar. Kalaulah nak dikonvertkan seluruh harta, seluruh apa yang ada di atas muka bumi, nak dikonvertkan dengan nilai, nak ditukarkan dengan pahala 2 rakaat sebelum subuh, nescaya pahala 2 rakaat sebelum subuh lebih hebat. Kita tak kalutlah kalau disenaraikan 10 terkaya di dunia. Nombor 10, saya pun tak ingat siapa sebenarnya. Nombor 10 sebut nama kawan tu. Nombor 9, salah satunya Bill Gates lah. Nombor 5, paling kaya. Paling kaya. Nombor yang paling kaya di dunia siapa dia? Orang yang sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebab tu jangan di-adjust lagi dah tu. Bangun pukul 5 tu memang betul lah tu. Biar kita bangun pukul 5. Sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat. Tunggulah waktu subuh. Jangan di-adjust lagi dah. Penuhkanlah masjid kita seperti mana kita penuhkan masjid kita pada bulan-bulan Ramadan, waktu subuh. InsyaAllah. Dan yang terakhir, sebab saya diberi 20 minit. Kalau sejam sedaplah kita melantak jauh lagi. Ini dah dekat 20 dah.
Yang terakhirnya tuan-tuan, saya selalu pesan, kita kena adjust. Jangan kita terperangkap dalam bulan Ramadan ni. Terperangkap apa? Bukan jam. Terperangkap dalam jam. Bukan. Kita terperangkap antara perkara penting dengan perkara yang lebih penting. Saya selalu cakap, berulang sebab ramai terperangkap. Kita hanya memikirkan perkara penting, tiba-tiba yang lebih penting kita abaikan. Semayang tarawih ramai-ramai berjemaah, penting. Apa yang lebih penting? Semayang subuh berjemaah. Itu lebih penting. Semayang subuh berjemaah ni penting sebab apa? Dalam ranking semayang fardu yang 5, semayang subuh berjemaah lah ranking nombor 1. Pahala paling besar. Sehingga kan pahala dia tu boleh menyamai sembahyang sunat sepanjang malam tak tidur. Sepanjang malam tak tidur, lepas semayang. Bayangkan pahala banyak mana. Nak pahala macam tu, boleh semayang subuh berjemaah. Yang kedua, kenapa penting subuh berjemaah? Sebab subuh berjemaah ini, bila kita datang, kita sebenarnya sedang mencungkil keluar sifat-sifat munafik yang mungkin melekat dalam diri kita. Kita pun tak pasti ada tak bibit-bibit munafik yang dah melekat dalam hati kita. Benda ni tak boleh trace. Pergi kat doktor pakar pun suruh dia check ni. Doktor check tidak ada tak benih-benih munafik ni dalam ni. Doktor kata kalau aku boleh check kau, baik aku check aku dulu lagi tu. Jadi apa usaha kita untuk tidak mahu menjadi manusia munafik? Nabi kata, abghadus salati ilal munafiqin as-subh. Semayang yang paling berat orang munafik nak buat ialah semayang subuh, apatah lagi berjemaah. Jadi kalau kita pun untuk jadi berat juga, maknanya apa? Benih-benih munafik sudah ada. Jaga-jaga. Benih bila dah ada ni, dia nak berkembang. Dia tu nak jadi besar, nak jadi elok subuh. Kalau tak dicungkil benih tu, bahaya. Kita takut kita ni salah seorang daripada golongan munafik. Jadi datang semayang subuh berjemaah, itu sebenarnya salah satu daripada usaha untuk kita buang sifat munafik dari dalam diri kita. Banyak lagi lah. Ya. Bila diberi amanah, dia khianat. Itu pun sifat munafik juga. Sebab tu kalau ada apa-apa amanah yang diberi kepada kita, jangan khianat. Bila berjanji aja dia mungkiri janji. Itu pun ciri-ciri munafik juga. Kalau dah janji pukul 9, pukul 9 lah. Jangan duk buat janji Melayu. Okey, jumpa besok pukul berapa? Pukul 9. Ni janji Melayu ni. Kita pun duk janji Melayu. Bukan pukul 9 lah maknanya. Dikenali dah Melayu macam tu. Kesian ke bangsa kita. Janji pukul 9, pukul 9. Janji nak bayar, bayar. Janji nak bagi, bagi. Janji ditepati. Kalau tak ditepati, ciri-ciri munafik. Orang yang selalu berjanji bila tak ditepati, maknanya apa? Telah masuk dalam diri dia, dalam hati dia, ciri-ciri munafik. Kita tak boleh kata, ni orang ni munafik. Tak boleh kata. Cuma kita boleh kata apa? Ini ialah ciri-ciri munafik. Munafikkah dia? Ataupun tidak munafikkah dia? Wallahu a'lam. Jadi, bila kita sebut tentang munafik, jangan duk terbayang muka orang lain. Kita pun duk terbayang muka, ni mukanya munafik. Hani bapak munafik hani. Duk terbayang muka orang aja. Cuba cermin diri kita sendiri. Sebab kalau orang tu munafik, dia dengan Allah, Allah akan balas. Yang penting kita tu jangan menjadi munafik. Jangan kita biarkan benih-benih munafik ada dalam diri kita. Caranya macam saya sebut tadi. Jangan menjadi berat untuk subuh berjemaah. Jangan. Sebab itu ulama kata apa? Islam tak akan menang selagi mana sembahyang subuh berjemaahnya tidak seperti mana sembahyang Jumaatnya.
Bayangkan semayang subuh macam semayang Jumaat, bersusun kereta tu, bertukar habis selipar-selipar. Maklumlah subuh gelap, ramai pula macam semayang Jumaat. Warung buka kat luar subuh-subuh macam semayang Jumaat, penuh. Tok siap dalam kabut, hampa tiga kat luar, tak muat. Waktu tu insya-Allah Islam boleh menang. Tapi selagi mana semayang Jumaat kita lebih ramai daripada semayang subuh, kita tak akan boleh mencapai kemenangan dalam berlawan dengan kufar dan musuh-musuh. Jadi cukup tuan-tuan, sekadar itu sahaja tazkirah pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ini berbekas di hati saya yang cakap dan di hati tuan-tuan perempuan yang mendengar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.